Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini sekali lagi kita bersiaran di Mandalika TV Museum Negeri Terengganu. Iaitu sebuah channel yang disediakan khas untuk berkongsi aktiviti dan program-program yang diadakan di Museum Terengganu untuk anda. Pagi ini saya bersama Puan Noreni binti Syamsuddin, iaitu Ketua Sektor Museum-Museum Daerah Museum Negeri Terengganu. Jadi kita sangat beruntung kerana hari ini beliau akan memperkatakan tentang pemerkasaan sejarah dan warisan budaya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan Noreni, selamat datang ke Mandalika TV. Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Moderator dan first of all saya nak ucap jutaan terima kasihlah kepada Mandalika TV atas jemputan ini. Ya. Alhamdulillah. Jadi saya kira kita tidak akan membuang masa. Kita teruskan kepada soalan pertama kita untuk tajuk kita pagi ini, iaitu pemerkasaan sejarah dan warisan budaya yang menumpukan kepada museum-museum daerah di negeri Terengganu. Jadi Puan, satu soalan yang agak popular lah, iaitu apakah sebenarnya objektif penubuhan museum-museum daerah di Terengganu ini, sedangkan kita umum mengetahui bahawa Terengganu itu telah memiliki Museum Negeri Terengganu yang dikatakan terbesar di Malaysia. Okey, terima kasih Puan Moderator. Okay. Untuk soalan tadi tu, saya rasa lebih elok kiranya saya saya utarakan, saya listkan apa itu museum-museum daerah. Apa yang ada di bawah Lembaga Museum Negeri Terengganu itu sendiri kan. Okey, kalau umum pun mengetahui kita ada beberapa premis luar daripada kompleks ni. Yang pertama, kita ada Museum Daerah Dungun, kita ada Museum Daerah Kemaman, kita ada Rumah Haji Su, Rumah Warisan Haji Su, Kota Lama Duyung, Istana Terkuanjang, Bukit Puteri dan juga Memorial Batu Bersurat. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh lah tentang apa objektif utama penubuhan ni, suka saya untuk menarik perhatian penonton lah. Sejarah awal penubuhan museum daerah. Okey, saya sentuh dulu museum daerah dan museum Kemaman. Okey, yang sebenarnya ini adalah satu ilham penubuhan museum daerah timbul hasil pelancaran Wilayah Ekonomi Pantai Timur atau singkatannya ECR yang dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 28 Oktober 2007. Yang mana dia lebih menekankan kepada penggalakan pelancongan pesisir pantai, pulau, budaya dan juga warisan. Jadi sehubungan dengan itu, pihak Lembaga Museum Negeri Terengganu ni dia mengusulkan, mencadangkan supaya kerajaan negeri adakan daerah Dungun ni sebuah museum. Kerana kita semua sedia maklum pada sekitar awal 1930-an ia sangat terkenal dengan aktiviti pelombongan biji besi di Bukit Besi sendirilah, Dungun. Jadi justru itu pelbagai usaha dijalankan di antara museum negeri dan juga kerajaan negeri, pelbagai mesyuarat sehinggalah ia diputuskan untuk diadakan museum daerah Dungun. Jadi bagi merealisasikan keazaman ini, maka daerah yang ialah daerah ini memang sangat banyak menyimpan khazanah sejarah dan juga budaya supaya ia dapat dipamerkan kepada umum. Okey, itulah sejarah awal untuk museum Dungun. Jadi macam mana pula dengan museum daerah Kemaman? Okey, museum daerah Kemaman asalnya adalah sebuah bangunan Malayan Banking. Okey, bangunan ni ia dibina pada sekitar tahun 1920-an. Yang mana seni bina bangunan ni, satu tingkat konkrit ni merupakan seni bina Inggeris dan seni bina Islam, sehingga ia menghasilkan satu bentuk seni bina ala Moorish. Jadi macam itulah. Cumanya bangunan ni terletak tengah-tengah pusat bandar. Dalam kawasan keluasan 0.2 hektar di lot 132 itulah di daerah Kemaman itu sendiri. Jadi pada tahun 2008
bangunan ini telah dibeli oleh kerajaan negeri daripada Majlis Pemeliharaan Kemaman dan selepas tu diserahkan kepada muzium lah untuk dimajukan sebagai sebuah muzium daerah dan sekaligus sebagai salah satu destinasi pelancongan baru kepada daerah paling selatan di negeri Terengganu lah. Jadi kita pun boleh lihatlah pada 15 Oktober 2009 kerja-kerja pemeliharaan dijalankan ke atas bangunan tu sendiri. Okey, selepas tu kita ada beberapa lagi contoh macam Rumah Haji Su. Yang ni rumah warisan Rumah Warisan Haji Su dibuka pada umum pada 1 Jun 2016. Kita ada Bukit Puteri, wujudnya pada 8 September 1990. Selain pada itu kita ada juga Kota Lama Duyung. Kota Lama Duyung ni dia buka pada umum pada tahun 2005. Okey. Seterusnya Memorial Batu Bersurat dirasmikan sendiri oleh Tan Sri Allahyarham Tan Sri Wan Mokhtar pada 13 April 1992 dan juga Istana Terkuanjang diserahkan kepada muzium pada 5 Mac 2012. Okey. Jadi soalan pertama tu panjang tu saya. Boleh kita lebih jelas. Jadi soalan pertama, apa objektif utama penubuhan muzium daerah? Sebenarnya ia tidak beza dengan lembaga muzium itu sendiri. Okey, muzium ditubuhkan pada 1976 dengan beberapa objektif. Pertama, kita tahu for sure lah untuk mengumpul semua maklumat dan bahan bersejarah. Betul. Dan seterusnya dia nak membaik pulih dan memelihara warisan sejarah. Seterusnya nak jalankan penyelidikan sejarah. Okey. Dan dia nak sebarkan keilmuan kepada umum melalui pelbagai kaedah. Antaranya pameran, seminar, penerbitan. Dan last sekali dia nak menyimpan sebenarnya. Dia nak menyimpan bukti tinggalan nenek moyang. So pada saya objektif utama lembaga Muzium Terengganu memang tidak ada beza dengan muzium daerah. Kita bawa objektif yang sama. Tinggal lagi tempat yang berbeza, location berbeza, berasaskan kepada muzium daerah itu sendiri. Sejarah dan kekuatan daerah itu sendiri. Okey Puan, kalau tadi Puan bercakap tentang objektif penubuhan muzium-muzium daerah, saya nak tanyalah apa yang sebenarnya kepentingan diwujudkan muzium-muzium daerah ini? Okey. Sebenarnya dengan adanya muzium-muzium daerah di daerah-daerah ni, dia sebagai pusat sumber maklumat persejarahan dan juga budaya daerah itu melalui penyelidikan dan pameran di mana masyarakat tempatan maupun orang luar sekalipun dia boleh mendapatkan pengetahuan bagi tujuan pendidikan maupun pelancongan. Betul. Dan negara amnya lah. Alhamdulillah. Jadi kalau kita bercakap tentang muzium, istilah kita akan bercakap juga tentang operasi pentadbiran di muzium daerah. So boleh Puan jelaskan sedikit apakah sebenarnya bentuk operasi pentadbiran di muzium daerah? Okey. Kalau dari sudut pentadbiran itu sendiri, sebenarnya kalau ikut struktur organisasi tu, di bawah sektor daerah pun dia macam lain-lain sektor lain lah yang ada di Muzium Terengganu ni, yang mana kita akan diketuai oleh seorang kurator yang akan jadi planner lah untuk perjalanan sektor tu, dan dia akan dibantu oleh beberapa pegawai di bawah yang akan bertindak, salah seorangnya lah yang akan bertindak untuk menjaga galeri pameran itu sendiri. Dan secara tidak langsung beliau akan menjadi pegawai penerangan kepada pelawat tu. Itu struktur biasalah. Maknanya pentadbiran tu ada di sana lah. Ada, macam di Dungun dan Kemaman memang for sure ada. Okey, tadi Puan telah jelaskan kepada kita bahawa telah muzium-muzium daerah yang telah beroperasi ataupun telah diwujudkan antaranya Dungun, Kemaman, Besut dan Kuala Terengganu sendiri. Jadi saya nak tanya, masih kita umumlah masih ada daerah-daerah yang tidak memiliki muzium. Mengapa tidak ada, ataupun apakah ada perancangan-perancangan
masa akan datang untuk mewujudkan lagi muzium-muzium di daerah yang belum diwujudkan? Okey, untuk soalan ni untuk makluman lah, sehingga kini pentadbiran muzium ni dia hanya mampu mengadakan muzium daerah Kemaman dan juga muzium daerah Dungun. Okey, memanglah umum memang akan bertanya kenapa tidak ada di daerah lain. Okey. Contohnya Kuala Nerus sendiri. Ya, betul. Kuala Nerus yang dekat dengan pusat bandar. Sebenarnya ia memang menjadi hasrat pentadbiran muzium negeri lah untuk mempunyai muzium di setiap daerah. Namun kita kena ingat hari ini kita menghadapi kekangan dari sudut kewangan dan juga staffing pejabat. Memang sukarlah untuk sekarang ni. Tetapi pada masa yang sama, walaupun itulah halangan yang berada di depan, pihak muzium masih mempunyai aspirasi untuk mewujudkan muzium ni di setiap daerah sebagai muzium khusus sesuai dengan jati diri masyarakat setempat. Contoh macam muzium Dungun, muzium Kemaman itu sendiri diwujudkan hari ini aspirasi dia untuk dijadikan muzium tokoh. Okey, muzium Dungun untuk dijadikan sebagai muzium permainan rakyat. Okey, tadi yang puan tanya kenapa tidak ada di Kuala Nerus itu sendiri. Sebenarnya dalam perancangan telah ada. Contoh planningnya untuk diwujudkan muzium Nerus. Okey, tetapi dia akan highlight kepada muzium laut. Sekitar ke pesisir pantai. Dan yang seterusnya muzium Besut untuk dijadikan sebagai muzium seni ukir. Betul. Itu aspirasi lah, perancangan, harapan muzium sendiri nak bina. Tapi masalah itulah yang saya nyata tadi. Kekangan kewangan, penstafan dan sebagainya. Betul. Jadi kalau kita katalah, kalau melihat pada apa yang puan jelaskan tadi, itu menunjukkan bahawa mewujudkan sesebuah muzium itu haruslah mempunyai kepentingan tersendiri kan. Kepentingan sebuah daerah tu. Jadi kalau kita ikut di sinilah apa sebenarnya sejarah penting yang terdapat di daerah yang telah pun kita wujudkan. Sebagai contohnya di Dungun, di Kemaman. Itu apakah sebenarnya? Okey, sebenarnya setiap daerah ni dia mempunyai kepentingan sejarah tersendiri. Okey. Sebagaimana yang saya maklum tadi, contoh di daerah Dungun, dia memang kehebatannya adalah tentang pelembungan besi. Okey, bagaimana dengan Kemaman? Okey, Kemaman ni dia lebih kepada tokoh. Termasuk bekas Menteri Besar Terengganu iaitu Allahyarham Datuk Seri Ahmad Diraja Tan Sri Wan Mokhtar Ahmad. Dan di Marang sendiri, dia ada juga kekuatan dengan Deretan Perahu Nelayan pada waktu dululah. Okey. Seperti Kuala Nerus pula, dia memang terkenal dengan tradisi perlumbaan perahu jaluran. Manakala Setiu ni pula dia sinonim dengan perahu payang. Dan di Besut memang sangat masyhur lah dengan tentang seni ukir. Sebenarnya itulah sebahagian yang dapat disebutlah. Tapi sebenarnya dia masih banyak bukti-bukti sejarah yang terdapat di daerah-daerah. Perlu diselongkarlah selepas ni, insya-Allah. Okey, jadi kalau kita kata banyak kan, banyak lagi warisan-warisan. Jadi bagaimana pula dengan tinggalan warisan budaya di daerah ni yang masih belum kita selongkar, khususnya di daerah-daerah yang telah kita wujudkan? Muzium itu sendiri. Apabila bercakap tentang tinggalan warisan budaya lah di daerah ni, sebenarnya warisan budaya di negeri ni memang sangat banyak. Salah satunya saya boleh sentuh tentang gamelan Melayu. Betul. Okey, negeri ini khususnya sangat terkenal dengan seni tari gamelan Melayu. Okey, muzik hiburan diraja yang hanya dipersembahkan di istana satu ketika dahulu. Yang mana dahulunya seni tari ini sangat popular di istana Riau Lingga dan Pahang. Betul. Okey. Seni persembahan ini juga banyak dipengaruhi unsur Melayu, Jawa dan Bali. Dan ini kemungkinan dibawa ke Istana Terengganu pada waktu dulu oleh kerabat diraja Pahang, Tengku Ampuan Mariam, yang berkahwin dengan Sultan Terengganu ke-14 waktu itu, Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah pada tahun 1913. Dan kita pun mengetahui daripada sejarah, Tengku Ampuan Mariam ni telah memperkenalkan seni tari di Istana Maziah pada tahun 1914.
1915. Ya, betul-betul. Jadi kita tengok pula tentang Sultan dan Permaisuri pada waktu tu sangat berminat dengan gamelan ni, lalu memperolehi beberapa set gamelan sehingga pelbagai lagu dan tarian dicipta, termasuk Lambang Sari, Geliung, Ketam, Renjung, Togok, Gagak Seteru, kita ada Lancang Kuning dan Ya, Topeng. betul. Okey. Cuba kita lihat pula kepada daerah Hulu Terengganu. Di sana memang sangat terkenal lah dengan silat kura-kura, ketuk ulu dan Betul, sebagainya. betul. Dan di daerah Dungun itu sendiri pun ada kekuatan keseniannya, iaitu tarian Sabah dan Ya, juga betul. kesenian-kesenian Islam, silam yang berpusat di Kuala Jengal. Ya, betul-betul. Okey, kita fokus pula kepada rodak. Rodak ni kalau ikutkan dulu dia memang sangat masyhur di seluruh Terengganu, tetapi kini hanya beberapa penggiat sajalah yang masih wujud, ya. mengusahakannya. Contoh di kampung, kita tengok di kampung Surau Panjang, Kuala Terengganu. Dan satu lagi, seni persilatan dan juga permainan wayang kulit juga sangat popular di daerah Setiu. Kalau macam di Besut ni, kita tengok yang terkenal ni adalah rebana ubi. Okey. Itulah saya tengok kekuatan sejarah yang Jadi kekuatan inilah yang memberi aspirasi untuk museum. kita mewujudkan Ya, museum-museum daerah supaya kita punya maklumat budaya ini tersebar, maknanya masyarakat boleh datang ke museum-museum daerah sebelum untuk datang ke museum kita yang besar ini. Okey, jadi seterusnya pada pandangan puan lah, apakah masih terdapat maklumat-maklumat sejarah atau budaya yang belum kita terokai setakat ini, ataupun dengan kata lain yang masih kabur lah? Sebenarnya banyak, Puan. Kalau kita tengok kajian hari ini memang menunjukkan masih terdapat banyak maklumat sejarah yang belum lagi dapat dibongkar, terutama dari sudut ketokohan atau kepahlawanan nenek moyang kita dahulu. Contoh kita sebut tentang di Kemaman lah, berkenaan kisah lebay Saras di Hulu Terengganu sendiri. Bukti sejarah telah menunjukkan bahawa Kuala Berang tu sendiri adalah pusat tumpuan pedagang pada sewaktu dulu. Dulu memang dikenal dengan Follow-an lah. Follow-an dalam kebanyakan catatan bangsa asing. Jadi kisah-kisah kewujudan awal benua Terengganu dan kerajaan Mandalika di zaman Batu Pesurat pun masih dalam pencarian. Masih kabur lah boleh kata macam tu. So daerah Dungun juga kita dapati sebenarnya terdapat banyak makam-makam bersejarah yang ditemui dan diandaikan di antara daerah yang mempunyai hubungan kerabat dan kesultanan luar pada masa silam. Seperti mana yang kita tahulah dengan adanya makam Sultan Siak. Sekarang ni makam pun di bawah jagaan ni lah, museum daerah museum daerah. Dan satu lagi kita tengok Kampung Raja di Besut yang tu banyak meninggalkan bukti sejarah dan ketuhanan Islam, termasuk istana itu sendiri. Cumanya sejauh mana data di Selongkar tu, itu adalah tanggungjawab lah. Memang akan dilaksanakan oleh museum-museum daerah. Betul. Okey, alhamdulillah. Jadi kalau ikut macam tu, kalau kita lihat kan, banyak sejarah yang kita dapat maklumat tu, cumanya apakah antaranya, sebagai contoh kalau tadi cakap pasal sejarah, kita tak boleh tinggalkan budaya. Okey, jadi apakah terdapat budaya yang telah pupus di daerah-daerah yang telah kita wujudkan ataupun kita belum wujudkan lagi? Itu Puan. Okey. Sebenarnya kalau bercakap tentang ialah soalan tadi bagainya masih ada yang pupus. Yang tu memang sedikit sebanyak sekarang ada kita pupus, tengok memang pupus lah. Sebab pertama kita tengok apabila kurangnya kepekaan masyarakat setempat lah. Betul. Dengan tidak adanya dokumentasi, dengan kehilangan tokoh dan juga pakar rujuk pun telah telah hilanglah sekali. Dia tidak ada pengganti. Dan juga yang paling penting sebenarnya, bila kita tengok tidak ada badan khusus yang ditugaskan untuk menjaga dan memelihara warisan tinggalan sejarah budaya ni. Yang tu pada saya faktor penyumbang utamalah kepada kepupusan warisan budaya itu. Okey,
Okey, jadi makna ni adalah tanggungjawab kita lah kan. Tanggungjawab institusi Sememangnya, museum. Puan. Ya. Bukan sekadar museum daerah lah. Ya. Museum-museum induk kita, Museum Negeri Terengganu itu sendiri. Jadi kalau kita bercakap pasal kita sayang sebagai orang museum, sudah tentu kita sangat menyayangi dan melihat betapa pentingnya sejarah dan budaya itu. Jadi mengapa agaknya pada pandangan puan sejarah dan budaya itu atau warisan itu boleh hilang? Boleh hilang sehingga kan generasi kita ada sehingga tak tahu. Sebagai contoh ya, kalau kita cakap pasal kertuk, pasal rodat contohnya lah. Ada generasi kita, generasi muda yang tak pernah dengar, apalagi melihatnya. Kenapa ia boleh hilang? Macam saya bagi tahu tadi lah, Puan. Sebenarnya benda ni hilang dia peredaran masa, teknologi yang ada hari ni. Lepas tu faktor pemikiran masyarakat pun mempengaruhi. Macam tadi saya dah highlight sebabnya kurangnya dokumentasi kan, tidak ada tokoh, bila hilangnya tokoh tidak ada pengganti. Betul. So pada saya inilah peranan utama pihak museum dalam memastikan benda warisan sejarah budaya ni terpelihara. Maknanya akan datang masyarakat akan datang ni boleh reka balik kepada ilmu ni. Itu ya. Okey. Jadi apakah kaedah ataupun cara untuk kita mencungkil kembali maklumat sejarah atau budaya yang telah hilang tu? Apakah agaknya kaedah-kaedah puan? Okey. Kalau kita lihat kepada usaha yang telah dijalankan oleh pihak museum hari ini, sebenarnya museum negeri dan daerah ni ditubuhkan untuk mengumpul tujuan asal dia kita nak kumpul sejarah persejarahan negeri dan negara. Jadi kaedah yang boleh di-apply lah, diguna pakai dalam ke arah objektif ini adalah penyelidikan. Maknanya museum ni akan merintis sumber untuk mendapatkan semula maklumat yang telah hilang. Dan saya lihatlah sebenarnya bila benda ni kita dah kaji semua, so sepatutnya maklumat ni didokumentasi dengan lengkap lah. Sebab benda ni lah yang akan jadi rujukan untuk akan datang. Ya, betul-betul. Itu bila kita bercakap pasal rujukan pasal pendidikan tu memang kita punya bidang kita memang kita bidang utama kita selidik kemudian kita sebarkan kepada masyarakat. Dan ini sebenarnya soal pendidikan ni puan, kita pada sesi yang lalu kita telah menyentuhlah banyak tentang pendidikan. Jadi hari ini pun kita sentuh sebab bidang penyelidikan itu sangat penting kepada pemuziuman. Sangat penting puan. Jadi kalau tadi warisan lepas tu soalan saya berkait juga dengan warisan yang hilang ni, apakah ada cara yang khusus untuk kita kembalikan warisan tu? Okey, kalau ikutkan tadi, ni soalan puan ni macam ada relation ni, ada yang sama. Okay, tapi tak apa. Cumanya bagaimana kita nak kaedah apa yang terbaik untuk kita kembali memperolehi data-data tu. Sebab itulah saya cakap tadi, apabila buat kajian, mengumpul dan mendokumentasi. Yang ni haruslah melalui beberapa kajian lapangan dengan menemui for sure lah bekas-bekas penggiat atau kita dipanggil informer dan juga catatan terdahulu termasuk tradisi lisan. Betul. Jadi orang-orang tua dahulu sebenarnya dia boleh bercerita kisah lalu lah atau pengalaman mereka yang mereka alami, mereka terlibat dalam keramaian atau perayaan. Cuma benda ni lah fungsi kita ni lah, macam mana kita nak grab data tu balik. Betul. Apa yang boleh saya nampak lah sebenarnya informer tu masih ada, cuma fungsi kita bagaimana cara kita mendekati mereka kan. Sebab pada saya lah orang-orang dahulu dia mampu bercerita sebab memang mereka boleh bercerita, tetapi mendokumen agak kurang lah. Sebab itulah bila sebut mendokumen, itulah tugas kita sebenarnya. Tugas kita. Okey, jadi langkah yang diambil untuk memperkasakan warisan sejarah dan budaya itu ada sebahagiannya daripada
usaha kita dengan kita punya fungsi dan peranan lah. Ya, betul. Harus kita tumpukan beri keutamaan. Jadi selain daripada itu, apa lagi kita sokongan-sokongan yang boleh memberi satu kejayaan untuk kita, maksud saya merealisasikan kehendak-kehendak kita tu. Apakah ada badan-badan lain yang harus bertanggungjawab? Kalau kita tengok pada hari ini, Ya, saya. sebenarnya kerajaan negeri, pihak kerajaan negeri lah, sebenarnya pihak kerajaan pun turut sama berusaha dengan museum untuk memastikan sejarah warisan budaya ini tidak hilang. Apabila kita tengok kerajaan sendiri telah mengadakan aktiviti seperti persembahan hujung minggu, kita ada pekan budaya daerah, festival-festival, dan juga festival-festival kesenian. Tujuan dia apa? Untuk mengaktifkan kembali kesenian silam sebagai aset pelancongan. Jadi pihak museum ni kan, kita tengok yang lepas lah, pernah mengajukan beberapa siri festival gamelan. Betul. Yang ni dia nak buka balik peluang kepada penggiat supaya kembali hidup. aktif. Dan sehingga kini kalau ikut rekod lah, aktiviti gamelan ni telah dijalankan sebagai salah satu kurikulum sekolah. Dilatih student lah, pelajar sekolah untuk menghayati kesenian tempatan. Ya, betul-betul. Jadi daripada pengalaman yang lalu, apa saja yang kita adakan festival semua itu, bukan saja kita nak menghidupkan, tapi salah satu kaedah kita mendokumentasikan melalui penggiat-penggiat tu kan. Mereka datang ke sini atau di waktu festival itu berlangsung. Jadi itu jadi satu langkah yang bijak lah kot daripada kita, ya Puan. Ya, saya jadi itu dia langkah yang terbaik sekali. Alhamdulillah. Untuk kumpulkan balik penggiat. Jadi untuk kumpulkan balik. Jadi apakah soalan seterusnya, apakah peranan muzium daerah ni dalam memperkasakan sejarah dan budaya di daerah tersebut? Okey. Kalau ikutkan sekarang ialah saya ni dipertanggungjawabkan di daerah. Jadi kita tengok balik sebagai teras perkhidmatan muzium tu, yang utama dia nak menjalankan pendidikan. Jadi pihak daerah, InsyaAllah kita akan cuba mencukir segala cerita atau bukti kewujudan ni, baik sejarah maupun budaya, supaya benda ni lah saya punya impian saya untuk wujudkan satu penulisan tentang daerah-daerah ni. Alhamdulillah. Untuk saya jadikan sebagai orang kata tinggalan jugalah kepada lambat generasi. lagi tu. InsyaAllah. Okey, kita bila bercakap tentang muzium, kita tak boleh juga lari daripada persepsi atau tanggapan, Puan. Kita berdepan dengan satu tanggapan daripada masyarakat, generasi muda. Jadi apakah sebenarnya tanggapan yang dapat Puan kesan lah, tanggapan masyarakat terkini terhadap tinggalan warisan dan budaya mereka tu? Okey, secara umumnya memang ada segelintir masyarakat ni, memang dia tanggapan tu memang kita tak boleh nak hindar lah. Kita tak boleh nak hindar, dan kita mesti berdepan. Tak boleh nak stop. Memang kita berdepan. Jadi kalau kita tengok segelintir masyarakat hari ini memang sangat kurang peka lah tentang sejarah budaya ni, negeri atau negara. Tetapi secara amnya terlihat, kita sedar bahawa sebenarnya kehidupan kita ni sedang berada dalam sejarah dan catatan budaya. Itu kehidupan kita hari ini. Hari ini, besok Mungkin kepekaan semasa atau faktor sosial dan agama ni dia tidak mendorong kewujudan kepelbagaian seni dan hiburan. Tetapi pada saya lah, itu bukan alasan untuk kita menidakkan warisan sejarah dan budaya nenek moyang kita. Sebab tu bila kita tengok sejarah dan budaya ini sebenarnya adalah jati diri suatu bangsa. Betul. Kita lah yang harus memperkasakannya. Meskipun generasi kini leka, yelah dengan ada teknologi telefon itu ini. Jadi namun hari ini saya pasti mereka akan cari balik benda ni. Mereka akan cari balik kerana di saat itu mereka nak buktikan bahawa nenek moyang mereka dahulu adalah pendiri masyarakat yang berdaulat. Betul, alhamdulillah. Yang tu memang saya yakin sangat. InsyaAllah kita sebagai orang muzium harus merasakan itu satu yang sangat positif kan, dan kita harapkan generasi kita akan datang akan kembali mengenal jati diri dan akar umbi mereka, roots mereka. Okey Puan, tadi kita telah banyak menyentuh soal objektif, soal kepentingan, soal operasi, soal sejarah yang terdapat di muzium-muzium di daerah-daerah yang kita wujudkan muzium.
Jadi saya nak menyentuh sikit soal pendidikan sebab kita umum tahu definisi museum tu sendiri memang adalah sebuah institusi pendidikan yang tak formal. Jadi saya nak tanya puan lah, kalau saya nak sentuh kalau di museum kita, museum utama ni, kita ada aktiviti-aktiviti pendidikan secara khusus dengan adanya bahagian pendidikan. Tapi jika di museum daerah, kita pun ketahui museum daerah tu memang tak ada bahagian pendidikan, tapi fungsi dan peranan mendidik masyarakat tu tetap ada. Jadi saya nak tanya puan lah, ada tak perancang untuk aktiviti-aktiviti pendidikan di museum-museum daerah? Okey. Apabila bercakap tentang pendidikan ni, sebenarnya pendidikan adalah salah satu kaedah untuk penyebaran maklumat. Tapi bagaimana kepada sasarannya, kepada siapa kan? Okey. Kalau sebut pendidikan, memanglah kita membayangkan mungkinlah golongan student. Okey. Dan di lembaga museum sendiri, memang kita umum tahu kita ada program enrich outreach dengan student. Dan benda ni juga kita apply di museum daerah. Okey, untuk perancangan saya lah ni. Contoh di Museum Dungun itu sendiri, saya merancang untuk mengadakan kolaborasi dengan UiTM. Sebabnya kami mendapati apabila dilihat reason kenapa warisan ini, sejarah ini tidak diminati oleh golongan generasi muda hari ini. Jadi saya merasakan golongan itulah yang harus disasar. Ya, betul. Jadi untuk program yang akan dijalankan nantilah, insya-Allah kalau tidak menjadi halangan di musim pandemik ni, saya mencadangkan untuk adakan satu program bersama pelajar UiTM dan juga pelajar di sekitar contoh di Politeknik itu sendiri pun ada, untuk mengadakan satu pertandingan pengkisahan. Maknanya yang ni saya akan cuba cungkil bakat dan juga kita macam mendorong pelajar ini untuk menggali apa jati diri yang ada di Museum Dungun. Sejarah Museum Dungun itu Dungun itu sendiri. Itulah fokus utama saya. Cuma saya mengharapkan insya-Allah lah, dengan apa ni kata redanya virus ni, insya-Allah rancangan ini akan diteruskan. Ya, kita mendoakan itu satu impian yang sangat bagus yang kita tak boleh pisahkan daripada fungsi dan peranan kita. Alhamdulillah, dan kita mendoakan pandemik COVID-19 yang sedang berleluasa sekarang akan segera hilang di negara kita dan kita dan dunia amnya lah. Cuma sebelum saya mengakhiri pertemuan kita pagi ini, puan, saya nak tanya puan, apakah harapan atau keinginan ataupun rancangan puan untuk museum daerah ni dalam jangka masa 5 tahun akan datang? Okey. Kalau ikutkan perancangan untuk 5 tahun ni, sebenarnya benda banyak kita dah atur. Tapi yang paling utama, saya akan berusaha untuk mengkaji balik tentang asal usul daerah itu sendiri. Sebab memanglah kalau kita lihat kepada penulisan sebelum ni, benda dah ada, cuma mungkin itu pada waktu period kajian waktu itu. So sekarang ni saya pun macam telah membuat satu perancangan untuk mengadakan kolaborasi juga dengan Persatuan Sejarah Negeri Terengganu untuk menyelongkar secara, orang kata, kita akan narrow down lah, lebih berfokus. Cuma yang saya minat sekali untuk tempoh 2 tahun dululah. 2 tahun ni memang saya akan fokus di daerah Dungun. Untuk fokus utama saya di daerah Dungun. Lepas tu kita bergerak ke Baru Kemaman. bergerak ke daerah-daerah lain. Tapi betul. Sebab di Dungun ni puan, kalau kita sebut tentang tokoh, memang sangat banyak. Sangat ramai lah. Ya, sangat ramai. Dan baru ni pun bila kita just macam berbual kosong lah dengan seorang informer ni, bila sebut makam pun di daerah
bandar di Dorong tu saja dah melebihi 10 makam ada. okey. So dari situ kita boleh agak kan. Ya, betul. Maknanya tu baru di kawasan kecil, Ya, betul. tidak lagi disentuh di sekitar daerah-daerah lain. Itulah Puan, harapan saya insya-Allah saya akan cuba mengadakan pendidikan secara bersasar dan juga ending dia saya akan wujudkan satu penerbitan. Ya, betul, satu Okey, penerbitan untuk rujukan akan datang insya-Allah. Ya, alhamdulillah. Kita dah banyak dapat maklumat dan tahu tentang pentingnya muzium-muzium daerah, pemerkasaan sejarah dan warisan budaya setiap daerah. Jadi saya harapkan kepada pelajar-pelajar ataupun khalayak di luar lah. Jadi boleh datang boleh datang kunjungi muzium daerah untuk mendapatkan maklumat-maklumat. Kalau pergi ke daerah untuk bertemu dengan pegawai boleh hubungi, dan untuk jangka masa sekarang dalam musim pandemik ini adik-adik semua boleh hubungi melalui telefon, email dan sebagainya. Jadi saya kira setakat itu, dan sebelum berakhir saya nak ucapkan terima kasih bagi pihak Mandalika TV, Muzium Negeri Terengganu, kepada Puan Nuraini binti Samsudin, Ketua Sektor Daerah Muzium-Muzium Daerah Muzium Negeri Terengganu, kerana sudi untuk ditemu bual dan berkongsi maklumat dengan kita pada hari ini. Jadi terima kasih Puan. Saya mengharapkan Puan tidak serik untuk datang ke studio kami untuk masa akan datang. Jadi sebelum saya mengakhiri, pesanan seperti biasa kepada semua yang menonton channel ini, sila tekan subscribe dan tekan loceng notifikasi di bawah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.